الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Siapa 10 setengah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan kesempatan kepada kita untuk kita bertemu lagi pada kelas pengajian berkenaan dengan qiraatul Quran. Qiraat Al-Quran. Mana kelas sebelum ni adalah pada bulan 3 atau bulan 2. Lama dia tinggal. Bulan PKP saja 3-4 bulan dah. Kemudian bulan 8 pula tambah tolak hilang habis qiraat. Baru jah nak mesra dengan cara kaedah-kaedah dia. Allah takdirkan kepada kita PKP. Betapa diujinya ahli-ahli ilmu yang nak belajar berkenaan qiraat. Jadi ala kulli hal, alhamdulillah dapat juga kita teruskan pengajian kita, dan moga-moga kita tergolong dalam kalangan orang yang disebut dalam hadis khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik dalam kalangan kalian ni orang yang mengajar Quran, orang yang belajar Quran. Moga-moga kita tergolong dalam kalangan itu, insya-Allah. Jadi pertama sekali marilah kita sama-sama betulkan niatlah untuk kita belajar ni, untuk kita mendapat manfaat daripada ilmu Al-Quran yang mana sangat-sangat penuh dengan nasihat-nasihat ataupun mukjizat, keberkatan dan sebagainya. Salah satu benda yang nak kongsi di awal ni, salah satu daripada 3 yang disebut oleh Habib Umar, benda yang boleh menerangi hati kita adalah dengan membaca Al-Quran. Yang kedua adalah zikir dengan penuh adab dan penghayatan. Yang ketiga adalah bangun solat malam. 3 perkara ni adalah 3 benda yang boleh menerangi hati kita. Dihurai berkenaan dengan Habib Umar hurai berkenaan dengan baca Quran ni. Ibarat seperti mana disebut dalam hadis, orang rumah-rumah yang dipenuhi dengan bacaan-bacaan Al-Quran ni, yang selalu dibaca Quran dalam bilik, di ruang tamu, di tangga, di semua sekali tu, ibarat penduduk langit nampak daripada atas ni bercahayanya rumah-rumah. Ibarat seperti kita nampak bulan berkelipan di atas langit. Nak katanya rumah-rumah yang dibaca Al-Quran ni bercahayanya rumah-rumah, menerangi hati-hati si pembaca Al-Quran. Moga-moga kita boleh istiqamah lah. Walaupun kita boleh baca sikit sebenarnya, tapi kita istiqamah insya-Allah dengan baca Al-Quran. Dan kelas kita hari ini bukan kelas tajwid, bukan kelas tilawah, tapi kita rangkum semua benda tu, dan kita ada satu benda itu qiraat. Seperti biasalah, anda nak tahulah siapa yang baru masuk kelas ni. Boleh angkat tangan tak? Nak tengok. Okey, separuh dah. Gambar baru. Gambar lama dah tapi tak mengaku baru. Bisa tak kena baca. Tak apa, kita akan cuba juga. Ramai nusuk sekali buat halaqah hari ni buat social distance. Okey, alhamdulillah, bacaan kita berkenaan dengan qiraat Warsh. Yang seperti kita tahu, qiraat ni ada 7 imam. Qiraat ni ada 7 imam. Yang kita belajar, kita ada yang lain tu, cumanya kita sebut 7 imam. 7 imam ni ada Imam Nafi', imam-imam lain tu 6 lagi. Dan kita sedang belajar ni Imam Nafi'. Setiap imam ni, 7 imam ni, dia ada 2 anak murid. 7 imam ni, imam besar ni dia ada 2 anak murid. Imam besar antaranya adalah Imam Nafi'.
nun alif fa ain Nafi'. Imam Nafi' ni dia ada dua jalur, dua anak murid lah kita kata yang mempopularkan bacaan dia, riwayat dia, iaitu Imam Warsh dan Imam Qalun. Dua. Kalau kita Hafs an Asim imam dia. Asim ain alif sa mim. Bawah dia ada Hafs, ada Syu'bah. Dua imam. Kalau Imam Warsh ni dia duduk bawah Imam Nafi'. Ingatlah Imam Nafi', bawah dia adalah Warsh dan Qalun. Kalau kita bacaan kita sekarang ni wadduha wal laili idza saja, macam biasa tu, kita berada di bawah Imam Asim. Imam Asim dia dua anak murid dia, iaitu Imam Hafs, Imam Syu'bah. Ya, dah rapat dah. Tak boleh tanggap apa kan. Kita kata dia ada 7 imam. Okay. Nampak? Sanitizer ni. Tengok ni hilang. Marker sanitizer. Okey, dia ada 7 imam. Kita tak nak sebut 7 lah. Kita sebut 2 je. Sebabnya satu lagi imam kita, satu lagi imam lain. Kita Imam Hafs an Asim. Daripada 7 imam ni satu imam. Kita ambil satu imam je. Satu imam iaitu Imam Asim. Imam Asim Ain Sa' Mim ada 2. Iaitu satu Hafs, satu lagi Syu'bah. Ni 2 imam. Kita jalur kita Imam Hafs an Asim, ataupun bahasa Melayu kita Imam Hafs daripada Asim. Imam Hafs daripada Asim. Kalau orang tanya, kalau contoh kita pergi di luar negara yang baca pelik-pelik sikit, dia tanya, baca apa kamu baca ni? Kita baca Imam Hafs an Asim. Imam Hafs daripada Asim. Gitu. Tapi yang kita nak belajar hari ni, banyak lagi, ada 7 imam. Ni satu Imam Asim, ada imam lain pula, Imam Hamzah, imam lain. Kita tak nak belajar tu. Kita nak belajar ini Imam Nafi'. Nun alif fa ain ada 2 bawah dia, iaitu satu Imam Qalun. Satu lagi adalah Imam Warsh. Yang kita nak belajar adalah Warsh. Yang mana antara yang popular dah juga. Warsh ni antara yang popular. Jadi ni adalah imamnya. Nafi', Asim, yang 7 saya kata tadi. Jadi seperti kita kata dah, kalau kita baca di tempat-tempat setengah tempat ni, ada yang baca riwayat Qalun, ada yang baca riwayat Warsh. Di Malaysia memang tak ada Hafs. Di Malaysia Hafs yang popular. Melainkan dia tu belajar qiraat, dia cuba baca dalam solat dia. Okey. Lagi 7 imam lain tu, baki lain tu kita tak sebutlah. Kita fokus ni dulu. Warsh an Nafi'. Kalau kita nak belajar ni, kita belajar qiraat. Kalau sebut qiraat, belajar qiraat Warsh an Nafi'. Kalau kita sebut qiraat Warsh, semua orang faham dah. Okey. Jadi dalam qiraat Warsh ni, sebelum kita pergi jauh lah, kita dengar dulu bacaan dah. Kita dengar bacaan Warsh, untuk kita sebagai permulaan. Bagi yang baru dengar lah, yang dah dengar sebelum ni tak ada masalah. Okey, kita dengar bacaan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar belakang. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى
فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. Sadaqallahul azim. Tak ada bahasa, kalau kita bahasa ni saja tak apa sebenarnya. Tapi itu adalah bacaan Warsh An-Nafi'. Mana beza dia kelepasan? Ada yang belajar dah, ada yang tak belajar lagi dah. Jadi untuk basicnya kita akan mula dengan Fatihah dah. Sebab basicnya kalau kita nak belajar, kita akan mula dengan Fatihah. Ana bercadang, saya bercadang untuk tidak ulang balik daripada awal. Cumanya kita akan cuba mengimbangi dulu lah, yang baru dan yang lama. Untuk makluman semua ahli kelas, kita dah baca daripada surah An-Nas sampai Wadduha. Kita dah pernah baca dalam kelas kita daripada An-Nas sampai Wadduha. Kemudian kita masuk surah Al-Baqarah dalam 10-15 ayat dah untuk Warsh. Jadi hari ni kita bercadang untuk masuk Fatihah, kita wajib kita kena ulang semua. Yang kita akan masuk surah Al-Lail insya-Allah. Okey, untuk Al-Fatihah, qiraat Warsh An-Nafi' ni hanya berbeza pada Maliki Yaumiddin saja. Iaitu dengan bacaan Maliki Yaumiddin. Tak panjang ma tu. Jadi pada tempat-tempat lain dia baca macam biasa, macam kita baca. Kalau qiraat lain pula, ada qiraat lain dia baca Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada juga gitu. Tu qiraat lain. Tapi kalau qiraat kita Hafs an Asim baca macam kita baca. Tapi kalau Warsh dia beza pada Maliki Yaumiddin saja. Cuba kita baca dah. Qiraat ni kita kena praktikal banyak. Kita baca surah Al-Fatihah dengan qiraat Warsh An-Nafi'. Okey. Ramai marah ikut dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sekaligus boleh tak? Baca sekaligus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya betul tengok. Maliki Yaumiddin kan? Dia punya was. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Jadi itu adalah bacaan Warsh An-Nafi'. Simple saja untuk Fatihah. Maksudnya kalau kita nak baca dalam solat, kita kena pegang benda ni. Ana sebut sama dalam kelas benda ni. Kalau kita nak baca qiraat dalam solat, tak ada masalah. Yang penting Fatihah tu kena qiraat yang sama. Kita tak boleh masukkan tiba-tiba nak baca qalun pada Fatihah, surah lain baca Warsh ataupun surah lain baca Hafs, tak boleh. Dia kena kita baca qalun je sampai habis. Kita ambil pandangan tu dah. Qalun sampai habis. Kalau kita baca Warsh, Fatihah pun kena Warsh. Rakaat pertama, rakaat kedua. Janganlah kita baca tiba-tiba ke rakaat. Surah lain pun kita kena baca dengan Warsh. Contoh kita baca rakaat pertama nak baca Al-Ikhlas, Qul huwallah. Rakaat kedua nak baca Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi kita kena baca dengan Warsh belaka. Kalau kita nak baca dengan Hafs, macam bacaan kita Hafs belaka. Tak boleh campur-campur. Dah. Okey. Jadi bacaan yang kita akan masuk hari ni iaitu surah Al-Lail. Boleh buka muka 595. Fatihah simple dia, kena ingat dah. Okey. Pada surah Al-Lail, suratul Lail, juzuk 30, muka surat 595. Okey. Kelas kita ni memang tak dapat lari lah daripada praktikal. Minta tolong lepas ni kita akan buat lah, sama ada individu ataupun jamaah berkelompok. Kita tengok ayat pertama, surah Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha. 3 ayat dah. Pada Imam Warsh ni dia akan baca kaedah yang kita kena ingat. Antara kaedah-kaedah yang ada iaitu pada alif maksurah, alif kecil tu, pada yaghsha tu, ya bebek ke apa panggil tu, ya ada alif kecil tu dah. Pada keadaan gini dia akan baca dengan taqlil.
Maksud taklil di sini adalah kalau kita baca yaghsha ni fathah dia panggil. Yaghsha tu fathah. Kalau taklil ni dia akan baca yaghsha. Satu lagi ada imal lain, dia akan baca dengan imalah. Yaghsha wadduha, contoh. Asri tersebut. Asri wadduhi. Tu adalah imalah. Kena beza dah. Selalu ana sebut dalam kelas kita, untuk kita beza taklil dan imalah ni, kita bagi tahu Musa. Musa adalah taklil, Asri adalah imalah. Asri waddu he. Musa waddu he. Jadi tu adalah taklil. Musa taklil, Asri adalah imalah. Tu konsep kaedah yang kita buat. Namun secara betulnya kita kena talaqi lah. Tu dalam kelas-kelas biasa pengajian budak-budak pun, kalau kita 5 atau 4 ni, kita akan bagi tahu gitu. Okey. Jadi pada ayat yang pertama ni tak ada perbezaan lain. Itu sahaja. Yang ni kita panggil sebagai taklil. Wal laili idza yaghsha. Kemudian yang kedua adalah wan nahari idza tajalla. Okey. Wan nahar ni ada juga, iaitu kita taklil pada ha tu. Wan nahar. Ni satu kaedah juga. Ha tu dia akan jadi taklil. Wan nahari idza tajalla. Iaitu taklil. Ada dua taklil. Ha satu lagi la tu. Yang ketiga, wa ma khalaqal dzakara wal untha. Pada ayat ni dia akan baca wal untha tu, dia ada dua cara. Pertama macam biasa, wal untha tu jadi wal untha. Satu lagi dia ada naqal. Naqal ni kalau bahasa Melayu dipanggil pindah. Yang mana kita belajar sebelum ni, kalau kita ingat, kalau siapa-siapa yang hadir kelas sebelum ni, qul a'udzu birabbil falaq, dia baca macam mana? Qula'u. Okey, untuk yang baru ana bagi tahu sikit supaya tidak kebeleran. Contoh qula'u. Kalau Warsh dia akan baca qul'u, dia akan baca qula'u. La tu jadi ada baris. Dia jadi qul'u. Dia akan baca, kalau Warsh ni akan baca dengan, kalau ikut mati dah dia akan baca qul'u. Sebabnya konsep dia kalau ikut mati, hak ni a'u, pindah masuk gini. Pindah. Baris hamzah ni dia akan pindah ke sebelum dia. Kalau ikut mati dah. Bila dia pindah jadi lam tu jadi hidup. Sebabnya hidup apa jadi hidup, jadi baris atas. Sebabnya dia ambil daripada hamzah ni. Dia ambil nyawa daripada hamzah. Jadi qula'u. Hamzah ni tak ada dah. Hamzah jadi tak ada. Qula'u bi rabbil falaq. Contoh apa lagi? Qad aflaha. Kalau nak jadi macam mana? Qad aflaha. Kalau nak ambil konsep ni, pindah. Jadi dah tu baris atas, betul tak? Aflaha tak ada. Qad aflahal mu'minun. Tu naqal kita bagi. Naqal. Nun qaf lam, pindah. Satu lagi contoh kita bagi kada naqal fil ard. Kita tengok fil ard, kalimah dia macam mana? Al-ard. Okey, al-ard. Fil ard. Okey. Kalau ikut kalimah asal dia adalah ni baris atas, betul tak? Ni mati. Okey. Bila naqal jadi macam mana? Cuba bayang, kaedah sama. Cuma ni dalam satu kalimah. Dia jadi macam mana? Fil ardi. Jadi kaedah dia konsep sama, pindah. Yang ni pindah ke sebelum dia. Jadi kalau ikut lam ni mati jadi baris atas. Fil ardi. Ni macam mana? Fil ardi. Seolah macam kita ajar tak? Lardi. Gitu, lardi. Bacaan dia kalau kita ajar. Ini yang kita panggil naqal. Pindah. Okey, kita kembali pada ayat kita. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Jadi bacaan di sini adalah wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Jadi lam jadi hidup. Sebab apa ambil nyawa pada hamzah tu? Luntha. Tha tu jadi taklil. Boleh jelas?
Ada siapa tak jelas tak? Jadi pada ayat yang ketiga ni ada dua benda. Satu ia kaedah naqal, satu lagi taklil. Jadi cara baca dia wa ma khalaqadz dzakara wal untha mana sa? Lu tu dengung macam biasa. Dengung tu tak ada. Sebab nun tu tak terjejah. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Okey, cuba baca 3 ayat ni dengan Mamai. Bismillahirrahmanirrahim. Yaghsha. Tak tengah sikit lalu. Siapa boleh suara kuat sikit? Test. Simple je ni. Adik ni dulu lah. Macam je. Kuat sikit Kau nak mic? Kalau ada mic sedap. Ada mic sakit tak? Kalau ada mic jadi boleh. Kalau ada mic boleh ajar mic Ada tak ada? Tak ada. Tegah tak ada. Okey tu. Wa ma khalaqadz dzakara. Ra tu macam biasa. Walunsa. Okey. Ada tak? Kita bagi hok baru sekali. Ada tak? Hok baru sekarang. Tolong volunteer sekarang baru. Ni lama dah ni tengok muka masa lagi ni. Tapi lama belum tutup. Baru. Tiga. Ke belakang sana boleh? Mana? Tegas sekali 3 ayat ni ya. Kita ajar satu persatu. InsyaAllah balik ni boleh baca surah ni. Fi hijab. Mana? Tegas sekali. Boleh apa kita? Nampak renungan tu macam yakin tu. Mari kita boleh tak? Okey, tengah. Bagi kita lah, tidak. Tengah. Wal laili idza. Aywa. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Okey, kita dengarkan lagi dah bacaan ni. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. Okey, tu bacaan dia untuk 3 ayat yang pertama. Okey, ada soalan? Dipanggil sakin hamzah. Dia panggil kaedah hamzah sakin. Dia bila mana dia panggil naqal, kaedah tu kaedah naqal. Nun, qaf, lam, kaedah pindah. Cuma dia ada naqal ni ada 2 jenis. Sakin alif, contoh kita kata gini, alif lam. Dia satu kalimah al-ar, sakin alif lam yang satu kalimah. Satu lagi yang 2 kalimah. Contoh qul a'u. Qul ni satu kalimah, a'u ni satu kalimah. Jadi dua-dua ni adalah naqal. Kaedah dia kaedah naqal. Kalau yang musasasa tu adalah apa? Ingat tak? Apa benda bacaan dah? Taklil. Taklil. Jadi 2 dah kita dapat. Biasa rotik ni Naqal taklil setakat ni. Okey.
Kalau kita jumpa lagi kita ayat dah. Okey, ayat yang keempat, inna sa'yakum lasyatta. Jadi bila mana alif maksurah gini dia akan jadi taklil lasyatta. Semua anda bagi tahu awal dah. Tidak semua tempat yang ada alif gitu, ada ya gini jadi musesesa gitu. Tidak semua. Ada juga segelintir. Contoh kita kata hatta. Alhaakumut takatsur hatta. Hatta tu tak jadi hatta, tak jadi. Sebabnya ada kalimah-kalimah ni terkecuali. Jadi jadinya tidaklah kita kata sesenang tu itu kita menghukum satu kalimah tu semua jadi gitu. Tapi majoritinya begitu, cuma ada kalimah tertentu. Contoh hatta, ladai, fata ada sebut dalam qiraat kalimah-kalimah tu. Okey, inna sa'yakum lasyatta. Yang keempat. Okey, yang seterusnya. Yang kelima, fa amma man a'ta wattaqa. Okey, yang mana? Kalau ikut konsep kita belajar tadi, fa amma man a'ta wattaqa ni, okey, hok ni kita kena tengok sekali. A'ta ni ada dua wajah, iaitu pertama baca macam biasa, a'ta fathah. Yang satu lagi dia taklil, a'ta. Kemudian wattaqa satu saja. Wattaqa itu taklil. Wattaqa. Okey, cuma a'ta tu ada dua wajah. A'ta tu ada dua wajah. Wa saddaqa bil husna pun sama husna. Kita cepat dah kita nak tengah baca ayat ni. Husna pun kalau boleh tengok dulu yang mana berubah. Husna tu dia jadi taklil pada hujung dia. Kemudian yang seterusnya ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh lil yusra pun taklil. Lil yusra jadi lil yusra. Yang ke-8 wastaghna pun sama taklil pada na tu. Yang ke-9 husna sama jadi taklil di sana. Yang ke-10 usra pun sama jadi taklil. Yang ke-11 taradda dia taklil pada ya da tu, pun sama kaedah dia. Ayat yang seterusnya pun lal huda inna alaina lal huda taklil juga. Yang ke-13 wal ula wa inna lana lal akhirata wal ula. Okey. Sini ada benda yang kita kena tengok. Dalam warsh, kaedah seterusnya dalam warsh, kita tahu lal akhirat apa benda? Akan jadi apa situ? Lal akhirah. Wal ula tu satu hal dah. Ula tu adalah jadi taklil. Dia akan jadi naqal. Al akhirah macam tadi fil ar ni, fil akhirah. Dia jadi kena. Contoh kalau fil akhirah jadi kena. Fil akhirah, kalau fil akhirah. Okey, kalau ni dia akan jadi wa inna lana lal akhirata wal ula, dia akan naqal lal akhir. Lal akhirah. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Cuma kita akan beritahu lal akhirah ni satu naqal. Pada ayat ni banyak sikit dah kita kena ready. Berbeza dengan ayat sebelum ni. Okey. Wa inna lana wal akhirah. Okey. Okey, pada ayat ni wa inna lana lal akhirata wal ula. Dalam ni kita ada tengok satu taklil settle. Dah tak ada masalah taklil dah. Iaitu pada ula tu jadi ula. Settle, tak ada masalah. Satu lagi iaitu naqal. Naqal jelas pakai dah? Jelas, iaitu panggil kita panggil pindah. Wala akhir dan wal ula tu pun sama. Walula. Walula. Naqal juga. Sebab dia ada hamzah, ada lam mati sebelum hamzah. Ada lam mati je sebelum hamzah, dia akan pindah. Qul a'u qad aflaha. Qul a'udzu birabbin nas. Ada lam mati sebelum hamzah, dia akan jadi gitu. Dah. Jelas dah? Ada huruf mati. Contoh qad aflaha. Qad aflaha. Ada huruf mati sebelum hamzah, akan jadi gitu dalam wash. Jadi untuk ni, untuk ayat ni lal akhiratu lam mati sebelum hamzah. Wal ula tu pun lam mati sebelum hamzah. Jadi dibacaan dia naqal. Cuma ada satu lagi yang kita tak jumpa lagi pada surah ni, iaitu mad badan. Mad badan ni macam mana? Mad badan ni alif waw ya bertemu dengan hamzah bertemu dengan alif waw ya.
A ataupun I ataupun U. Hamzah bertemu alif, waw dan ya. Itu adalah mak